nanti dah okey, nanti saya on kamera balik ya. Okey, so hari ni kita akan discuss mengenai tekanan darah. Mula-mula kita nak jawab beberapa soalan berkaitan tekanan darah seperti apakah itu tekanan darah, macam mana kita nak ukur tekanan darah, bila kita dah dapat pengukuran atau nombor tekanan darah tu, maksud nombor tu apa? Kita apa tindakan kita seterusnya bila kita tahu tekanan darah kita sekian-sekian sekian-sekian pengukuran. And then kita cuba discuss punca-punca tekanan darah tinggi dan cara-cara untuk mengatasi atau mencegah masalah tekanan darah tinggi. Okey, mari kita mula. So, pertama sekali, okey, apa yang kamu nampak dekat Google Meet sama dengan apa yang kamu nampak dekat PDEC ya. Pertama sekali, tekanan darah ni maksud dia ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Bila darah mengalir dalam salur darah, isi padu darah ni memenuhi salur darah, memberi tekanan kepada salur tersebut ya. Okey, lepas tu tekanan ni boleh diukur menggunakan alat yang dinamakan sfigmomanometer. Sfigmomanometer dan stetoskop. Okey, gambar atas tu, saya ada bagi lampirkan dua gambar. Gambar atas tu adalah sfigmomanometer manual, di mana kalau doktor nak guna sfigmomanometer manual ni, doktor kena guna bersama-sama dengan stetoskop. Okay, dia kena guna sama-sama dengan stetoskop. Kemudian gambar di bawah ialah sfigmomanometer digital yang banyak digunakan, lebih banyak digunakan di klinik-klinik moden ataupun ada juga yang beli untuk digunakan secara peribadi di rumah sebab senang kan, just sarungkan saja, lepas tu tekan button dah nampak nombor dia berapa. Bila kita nak bagi unit pengukuran, bila kita ukur tekanan darah, simbol untuk tekanan darah ialah mmHg, millimeter mercury. Hg tu adalah simbol kimia untuk mercury. So berapa tekanan darah kita? 103 mmHg, 66 mmHg misalnya ya. Okey. So untuk bahagian ini ada apa-apa soalan nak tanya? Bahagian ni ialah maksud tekanan darah, nama alat untuk ukur tekanan darah dan simbol untuk unit tekanan darah. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Haziq ke, Alicia ke, Ilisha ke nak tanya? Faiz Daniel nak tanya? Do you have anything to ask? No. Tak ada cikgu. Ada. Alright. Thank you for your responses. Untuk mereka yang tak masuk PDEC lagi, click on the link provided in the chat ya. Klik pada pautan yang saya lampirkan pada ruang chat. Okey, so kenapa bila kita ukur tekanan darah ada dua nombor? Pasal apa ada dua nombor? Ada nombor atas dengan nombor bawah. Bila kita sembang dengan orang tua-tua pun mereka mesti kata nombor atas tak cantik lah, nombor bawah tak cantik lah, macam itulah. So nombor atas adalah tekanan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut dan nama tekanan ini kita panggil sebagai tekanan sistolik. Nombor bawah pula adalah nombor yang menunjukkan tekanan semasa otot jantung berehat. Atau dalam istilah bio kita tak panggil berehat, kita panggil mengendur. Tadi masa sistolik, otot jantung mengecut, semasa diastolik, otot jantung mengendur. Cuba tengok gambar di sebelah kanan tu, saya ada bagi gambar, ada video. Bila sistol kita nampak jantung tu mengecut, darah disebarkan ke seluruh badan. Bila diastol,
jantung tu mengendur dalam keadaan relax. Darah turun ke bawah. Bila sistol, darah ditolak naik ke atas. Jantung mengecut, darah ditolak naik atas. Bila diastol, jantung berehat atau jantung mengendur, darah turun ke bawah. Okey, nampak ya beza antara sistol dengan diastol? Okey. So, bila kita mengukur tekanan darah, tekanan masa sistol dapat satu nombor, tekanan masa diastolik dapat lagi satu nombor. So macam contohnya untuk satu bacaan tekanan darah yang normal, tekanan sistolik dia ialah 120, tekanan diastolik dia ialah 80. So kita tulis 120 per 80. 120 untuk tekanan sistolik, 80 untuk tekanan diastolik. mmHg adalah dia punya unit pengukuran. Okey. Kemudian, bila kita dah dapat tekanan darah yang kita dapat adalah kita bandingkan dalam kategori-kategori ni. Kalau tekanan darah kita adalah 120, tekanan sistolik dia 120 ke bawah. 120 ke 119 ke 118 ke, itu adalah optimum. Tapi yang normal dia ialah 120 hingga 139 tekanan sistolik. Tekanan diastolik pula ialah 80 hingga 84. Tetapi bila tekanan darah kita bermula dengan 130, kita dikira sebagai tekanan sistolik, mempunyai tekanan sistolik yang berisiko. Sama juga, kalau tekanan diastolik kita antara 85 hingga 89, bawah kategori berisiko. Bila tekanan darah sistolik kita mula mencapai 140 sampai ke 159 dan tekanan diastolik 90 hingga 99, masa tu kita dah dikatakan tekanan darah tinggi peringkat 1. Naik lagi. Lepas tu naik lagi tekanan darah. Tekanan darah sistolik, tekanan sistolik 160 hingga 179. Tekanan diastolik 100 hingga 109. Masa tu kita dalam kategori tekanan darah tinggi level 2. Peringkat 2. Yang peringkat 3 ni paling bahayalah. Tekanan sistolik dia 180 dan ke atas, tekanan diastolik dia 110 dan ke atas. Masa ni bahayalah. Boleh berisiko tinggi untuk dapat stroke. Okey. So anak-anak, berdasarkan pengalaman kamu kan, apakah punca-punca yang menyebabkan tekanan darah tinggi? Kamu tulis dekat slide ini. Apa punca-punca tekanan darah tinggi yang kamu tahu? Kan kita ada banyak tengok iklan, kadang-kadang kita pergi klinik kan ada iklan tekanan darah tinggi tu disebabkan, bagus, disebabkan oleh stres. Lagi? Okey, stres tu betul, penyumbang tu betul. Stres menyebabkan tekanan darah tinggi. Apa lagi? Okey, sementara tu saya nak check kelas roster. Okey. Okey. Kita ada 18 orang. Bukan 16 orang, tapi dalam pedek ni baru ada 14 orang. Saya nak check siapa yang tak masuk lagi. Link untuk masuk pedek tu ada pada chat ya. Okay, Aiman ada, Alicia ada, Dania ada, Faiz Daniel ada, Elisha ada, Mahdi ada. Okay. Haziq tak boleh masuk? Tak boleh masuk Yang tu saya tak boleh nak masuk sebab saya pakai adik saya punya. Kamu pakai adik?
punya, boleh pakai je lah adik punya ID. Nanti kamu ambil nota dalam dia punya email. Tak ada masalah, boleh je Haziq. Okay. Alright, thank you Haziq. Okay, Haziq, Mahdi, Nurholis. Nurholis ada, Nurdiana ada, Nur Nasha ada, Nur Kaisara ada, Nur Syasha ada, Nurul Aina ada, Kistina Balkis ada, Syazanina ada, Zihan pun ada. Okay, Haziq no worries kalau pakai adik punya account pun tak apa. Nanti make sure kamu check dia punya email untuk dapat ni ya. Alright. Ya betul. Makan makanan yang berlebihan garam. Okey, diet tidak sihat tu selalu bila kita cakap diet kan, kita cakap diet kurang seimbang. Okey, istilah tu kena main peranan lah. Betul tu, idea diet tu betul. Diet kurang seimbang. Okey, kencing manis. Ya. Okey, kamu tulis kat situ hipertensi dalam keluarga atau sejarah hipertensi dalam keluarga. Bagus. Betul, kalau kita ada sejarah memang ada high risk untuk dapat darah tinggi. Merokok, ya. Kerap marah, betul, kerap marah tu pun betul. Okey. Makan berlebihan garam, stres, diet kurang seimbang, kencing manis juga adalah faktor. Biasanya kalau ada kencing manis, darah tinggi tu adalah antara risiko kesan sampingan kepada kencing manis lah. Okey. Muntah tu saya kurang setuju sebab muntah tu ialah indication untuk tanda untuk banyak jenis penyakit. Dia bukanlah dia adalah simptom, dia bukannya adalah punca. Okey. Dia muntah adalah kesan sampingan bukan punca Okey, good. Berlebihan berat badan. Ya, betul. Berlebihan berat badan. Saya juga ingin komen yang bila kamu sebut diet kurang seimbang tu, bila diet kita kaya dengan kolesterol, banyak sangat kolesterol, banyak sangat lemak. Lemak ni akan menyumbat salur darah kita. So, bila salur darah tersumbat juga boleh menyebabkan darah tinggi. Bagus. Okay, semua idea-idea kamu ni betul. Saya setuju. Okay, bagus. Sekejap ya. Okay, tak apa. Lepas ni kita ada discussion lagi lepas ni. No worries. Okay. Kesan untuk slide ni tak apa, tak payah tulis apa-apa sebab saya sebenarnya nak senaraikan saja. So antara kesan tekanan darah tinggi yang pertama ialah serangan jantung. Okay, sebab tekanan terlalu tinggi memberikan kesan kepada jantung, ada sel-sel jantung yang mati menyebabkan serangan jantung. Jantung dah tak boleh nak mengecut. So serangan jantung lah. Tekanan darah yang tinggi juga boleh menyebabkan ada salur darah pecah, menyebabkan kegagalan buah pinggang. Okay, kalau salur darah pecah tu dekat buah pinggang, jadilah kegagalan buah pinggang. Gambar yang ketiga tu yang saya tunjuk gambar kepala, gambar otak tu, saya nak tunjukkan ada satu dekat situ salur darah yang pecah. Sebelah kanan tu ya, bulatan kanan tu salur darah pecah tu, itu kesan daripada tekanan darah tinggi. Salur darah pecah di dalam otak menyebabkan stroke. Okay, bila menyebabkan stroke, ada bahagian badan yang lumpuh. Kalau kawasan, katalah stroke tu berlaku di otak kiri kita. So otak kiri dia kawal anggota badan sebelah kanan, jadi anggota badan sebelah kanan yang akan lumpuh. Kalau stroke tu pada otak kanan dia kawal anggota badan sebelah kiri. So kalau otak kanan ada stroke, ada salur darah pecah, bahagian badan kiri yang akan mengalami kelumpuhan. Okey, itulah perkara-perkara berkaitan dengan tekanan darah. Kita dah tengok tadi maksud tekanan darah tu apa, alat nak ukur tekanan darah tu apa,
bila kita dapat nombor untuk tekanan darah tu, maksudnya apa? Kita dalam kategori tekanan darah apa? Kita dah tengok punca-punca tekanan darah dan kesan kepada tekanan darah. Okey, untuk slide-slide yang berikutnya, kita sama-sama bincang sejauh mana kita faham mengenai tekanan darah. Mari kita tengok soalan yang pertama. Okey. Apakah nama alat pengukuran ini? Cuba ingat balik tadi saya ada sebut. Kita dah sama-sama baca apa nama alat pengukuran ini. Boleh tulis sekarang? Tulis sekarang pada padek. Okey, siapa yang tak dapat masuk padek boleh tulis dekat ruangan chat ya. Okey. Siapa yang tak boleh masuk padek? Okey. Bukan A dengan B ya. Soalan dia ialah nama alat pengukur. Belum lagi soalan A tu apa, B tu apa ya. Sabar. Bagi tahu dulu nama alat ni. Macam mana nak eja nama alat ni? Nama dia macam special sikit. Oh no, saya tak tahu masuk lambat, tak apa. It's okay. Apa nama dia? Cuba tengok. Daniel tak boleh masuk padek ke? Sebab dia dekat dalam ni dia kira offline pula. Elisha pun sama. Kenapa dia kira offline ya? Tapi Elisha boleh je tulis. Okey. Sfigmomanometer. Nama alat ni ialah nama alat pada gambar ni sfigmomanometer digital. Tak ada stetoskop sayangku. Sfigmomanometer digital. Kan gambar tu ialah yang digital version. Cuba sama-sama dekat Google Meet tu saya tunjukkan contoh jawapan daripada Mahdi. Okey, cara eja sfigmomanometer. Cuba mari kita sama-sama betulkan ejaan kita sama seperti jawapan Mahdi. Okey. Ini jawapan siapa ni? Jawapan Mahdi ada 2 jawapan. Okey. Sfig ya, Zihan. Sfig SFIG. Ada SFIG, MO, MA, NO, METER, digital. Sfigmomanometer. Mari kita sama-sama tulis. Ya. Mari kita sama-sama tulis. Nama dia ialah sfigmomanometer. Okey. Sfigmomanometer digital. Kalau yang manual punya, yang kalau kita tengok dekat klinik kesihatan atau setengah-setengah klinik yang lama kan, doktor dia pakai sfigmomanometer manual. Yang itu kena pakai sekali dengan stetoskop. Macam Mahdi tulis mula-mula tadi. Okey, sfigmo, Elisha kena check balik ejaan. Sfigmomanometer. Haziq Daud pun kena check ejaan. SFIG. Okey. Sfigmomanometer. Okey. Kristina, sfig. Okey, good. Okey. Siapa lagi? Okey. Faiz Daniel, SFIG. Faiz Daniel awal-awal tu kena betulkan sikit. SFIG. SFIG ya. SFIG, sfigmomanometer digital. Digital tu kena ada. Okey. Sekarang ni sementara kita tunggu kawan-kawan kita tulis sfigmomanometer, cuba tengok gambar. Okey, soalan kedua saya nak tanya jenis bacaan pada Rajah 1. Tadi saya nampak Haziq Daud macam nak jawab A tu apa, B tu apa kan. Lepas ni kita nak jawab ya. Faiz, terus tulis Faiz. Sfigmomanometer.
Faiz tadi macam dah tulis dah. Alicia, you have to write here. Use the text function. Click on the answer question. Dia ada satu button dekat tepi bottom right tu. Nama dia ialah answer question. Okay, Syazanina, Nasha, Dania, tulis. Saya Aiman, tulis. Saya nak kena gauge. Kamu tahu tak nak eja sphygmomanometer ni? Sebab ini adalah istilah. Belum A atau B. Haziq, sabar. Lepas ni, slide lepas ni. Oh, cemerlang Haziq. Dia nak jawab dah soalan yang seterusnya. Oh, tu dia. Sphygmomanometer. Mano ya, Kristina, mano. Bukan manu. Mano. Eden di mano. Mano. Kristina betul kan? Mano, M-A-N-O. Kristina. Okay ya. Sphygmomanometer. It's okay. Sphygmomanometer. Okay, kita pun dah digital. Kena ada perkataan digital tu ya. Okay, sphygmomano digital. Okay, tak apa. Siapa yang tak sure tadi tu, siapa yang dia punya jawapan masih lagi tak okey, saya akan bagi respon. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, nyatakan jenis bacaan pada rajah 1. Saya ada bagi ruang kat situ kan. A tu jenis bacaan apa? B tu jenis bacaan apa? Okey. Pilih, tulis. Okey. Bacaan atas apa? Bacaan bawah apa? Okey, saya paparkan jawapan semua orang. So, bacaan atas ialah jenis bacaan start dengan huruf S. Apa dia? Apa dia? Okay, Haziq. Haziq tadi saya ada sebut bacaan atas start dengan huruf S. Bacaan tekanan S. B tu bacaan tekanan yang mula dengan huruf D. Okay, cuba check. Okay, apa yang saya bincangkan ni semua ada dalam buku teks. Memang saya ambil dari buku teks. Jadi sambil-sambil kita discuss ni, kalau tak sure, misalnya macam, yelah kita tak boleh nak buka slide tadi balik kan. Jadi bukalah buku teks tu, cuba tengok buku teks muka surat berapa ya, mari saya check. Buku teks, sambil-sambil belajar tu memang kena buka buku teks sekali. Muka surat 41 sayangku. Muka surat 41, 42. Ada jawapan dia kat situ ya. Slide tadi pun ada. Okey. Tekanan. Okey, itu adalah nombor yang menunjukkan tekanan sistolik. Pandai. Okey. Yang B tu tekanan apa? Sistolik lawan dia tekanan diastolik. Betul. Okey, bila kamu betul label tekanan sistolik dengan diastolik, tanda right, berikan tanda right pada jawapan kamu. Okey, nanti bila kamu dapat nota ni, kamu tahulah jawapan kamu tu betul. Okey ya. Sekejap. Okay. Okay, the first one is systolic. The second one is diastolic. Okay, bagus. Okay.
Takif, Nurholis, Aina, Diana, Dania. Please write your answer here. Nanti bila kamu dapat nota ni, apa? Kamu akan dapat nota yang lengkap lah. Dah siap berlabel dah semua ruang kosong tu. Kristina, buat apa mu bagi dirimu right? Oh, sebab sistolik dengan diastolik dekat bawah. Okey lah, saya terimalah. Kenapa tak tulis dalam petak, Kristina? Boleh drag kan? Boleh drag. Pandai. Okey, Aiman pun betul bagi right, Aiman. Faiz Daniel pun betul bagi 2 right. Diana pun bagi 2 right. Okey, bagi right. Syazanina bagi right. Dania diastolik tak tulis lagi. Okey. Alright. Okey, mari kita jawab pula soalan yang kedua. Kita dah kenal bacaan atas tu sistolik dan bacaan bawah tu diastolik. Okey. Soalan seterusnya ialah nanti next question ni Nurhalis kena jawab tau. Jangan tak jawab ya. Orang lain semua dah jawab. Okey. Tulis. Tak tulis pula. Mesti tulis. Taki pun tak ada jawapan kat situ. Okey. Okey ya. Soalan seterusnya ialah Takif, yang senangnya Takif guna teks. Dekat bahagian bawah tu dia ada pilih teks. So, pilih yang untuk type teks tu instead of tulis ya. Okey, saya pergi ke soalan seterusnya. Tak apa, as long as you know atas tu sistolik, bawah tu diastolik. Okay, Nurholis, saya move on to the next slide ya. Sorry. Okay, betul lah tu. Atas sistolik, nanti bawah Nurholis tahu. Bawah tu diastolik. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Apakah perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah? Apakah perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah? Bacaan atas tu sebenarnya untuk menunjukkan apa, bacaan bawah tu sebenarnya untuk tunjukkan apa. Cuba ingat balik maksud sistolik dengan maksud diastolik. Cuba tengok balik, cuba rujuk balik. Okey, apakah perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah? Kita kena rujuk balik maksud sistolik dan maksud diastolik. Okey, nyatakan perbezaan. Tulis dekat mana-mana ruang yang ada dekat slide tu. Tulis dalam bentuk ayat. Apakah perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah? Okey, memang atas dengan bawah tu sistolik, bawah tu A tu diastolik, A tu sistolik, B tu diastolik. Anak-anak cuba tengok balik soalan. Soalan pada slide kali ini ialah nyatakan perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah. Cuba tengok nombor atas dengan nombor bawah. Apa beza dia? Apa beza dia? Ketika okey. Dah ada dah tu. Ketika kontraksi jantung. Dahsyat ayat dia. Betul tu. Teruskan. Okey. So, sekarang ni Takif, kita bukan nak bincang nama sistolik diastolik tu. Kita nak tahu apa beza antara sistolik dengan diastolik. Okey, ada yang dah jawab kat sini. Okey. Ada kawan kita dia jawab mengukur tahap kesihatan dan darah yang tinggi dan berlarutan. Jawapan ni, komen saya, jawapan ni tak nyatakan beza. Soalan tanya apa beza. Bila kita nak nyatakan perbezaan, kita bagi tahu sebagai contoh, siapa yang bacaan tinggi, siapa yang bacaan rendah misalnya. Ataupun
kenapa berlaku perbezaan ini? Bacaan atas tu untuk mengukur apa? Bacaan bawah tu untuk ukur apa? Itu barulah perbezaan. Okey, mari kita tengok jawapan seterusnya. Okey, okey. Dania tu idea dia tu dah on the right track tu, bagus. Okey, ini adalah jawapan dari Nurul Aina Batrisha. Okey, panjang jawapan dia, nanti kita check. Alicia, what is the difference? Aiman, what is the difference? Ni ramai lagi belum jawab ni. Nasha belum, Zihan belum, Faiz, Kaisara, Syazanina. Kaisara kalau tak masuk dari awal pun tak apa, sebab dari rajah ni memang kita boleh nampak perbezaan antara bacaan atas dengan bacaan bawah. Okay. Diana belum. Aiman belum. Okay ya, I give you 2 minutes. Saya bagi 2 minit untuk figure out. Cikgu, boleh saya pergi ke tandas? Boleh, silakan. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey. Mari kita tengok. Okey. Ini adalah jawapan dari Takif. Okey. Takif kata berbeza sebab bacaan atas tu adalah bacaan penguncupan atrium. Bagus. Penguncupan atrium. Sorry. Takif, bacaan atas tu penguncupan ventricle, bukan atrium. Okay, betul kan Takif? Penguncupan ventricle. Bawah tu penguncupan atrium. Kita balik tu. Yang kat bawah tu kan, yang kamu tulis apabila atrium mengendur dan ventricle menguncup tu, itu untuk A. Yang tu untuk B. Yang penguncupan atrium tu. Pandai. Bagus. Okey, itu satu contoh perbezaan yang boleh kita tengok. Okey, betul tu. Takif lihat dari konteks sistolik tu maksud dia apa kan? Tu dia panjang jawapan dia. Mari kita tengok. Okey. Itu macam banyak je. Itulah kejap saya tengah cari point dia kat mana. Okey. Ini okey ya. Untuk jawapan yang saya tengah pahami ni, okey, kamu edit balik jawapan kamu. Kamu hanya ambil tekanan sistolik masa yang bacaan atas adalah masa jantung berkontraksi. Kan kamu guna istilah berkontraksi tadi kan? Atau kita tak, dalam bahasa Melayu kita tak sebut berkontraksi. Ya sayang. Ya, apa dia? Dia lebih panjang ke cikgu? Panjang no. Okey. Tadi Dania ada tanya muka surat berapa? 41. 40 ya. Sorry Dania, saya baru nampak soalan Dania. Najihah dah bagi tahu. Thank you Najihah.
Okey, okey ya. Apa yang tadi saya nak sebut? Okey. So untuk jawapan yang panjang ini, point yang first ialah bacaan atas ialah semasa jantung sedang berkontraksi atau sedang mengecut. Bacaan bawah ialah semasa jantung sedang mengendur atau relax. Betul lah tu. Dah cukup dah ke sampai situ. Ayat dia pendek je. Okay. Okay ya. Okay. Mari kita sama-sama secara berjemaah membetulkan kita punya ni perbezaan tu, boleh menyatakan perbezaan. Okey, nombor 1, perbezaan dia ialah cuba tengok nombor atas dengan nombor bawah. Nombor mana besar, nombor mana kecil? Nombor mana besar, nombor mana kecil? Nombor? Ada orang jawab Nombor atas. So perbezaan yang pertama, kita boleh kata perbezaan yang pertama ialah bacaan atas lagi tinggi dari bacaan bawah. Okey, itu poin 1. Bacaan atas lagi tinggi dari bacaan bawah. Okey, betul kan? Mari kita sama-sama betulkan jawapan. Macam mana saya tahu bacaan atas lagi tinggi dari bacaan bawah? Saya tengok dekat situ. Bacaan atas nilai dia 120. Bacaan bawah nilai dia 80. Itu poin nombor 1. Mari kita sama-sama betulkan. Mari kita sama-sama betulkan jawapan. Okey. Okey. Farid, okey, Farid pun dah masuk, bagus. Okey. Okey, poin nombor 2 adalah sama macam yang Takif tulis tadi pun betul. Yang Aina Batisha tulis tu pun betul. Ini adalah contoh daripada Nur Najihah. Okey. Nur Najihah dia kata bacaan A tu bacaan otot jantung mengecut. Bacaan B tu ialah bacaan otot berehat. Itu perbezaan yang kedua. So anak-anak, bila kita nyatakan perbezaan, anak-anak tengok rajah tu dulu. Apa yang maklumat kita boleh dapat dari rajah? Oh, dekat rajah ni kita boleh nampak nombor. So ada nombor atas, bacaan atas dengan nombor bacaan bawah. Bacaan atas ni nilai dia lagi besar. Jadi kita katalah yang perbezaan pertama, bacaan atas adalah lebih tinggi dari bacaan bawah. That is point number 1. The reading for the upper reading is higher compared to the lower reading. Kot lah ada orang nak jawab dalam bahasa Inggeris kan. And then difference number 2, perbezaan nombor 2 adalah seperti yang dicadangkan oleh Najihah, iaitu bukan saja Najihah, Aina pun ada cakap benda yang sama, Takif pun ada sebut benda yang sama, iaitu bacaan bacaan atas menunjukkan bacaan otot jantung mengecut, bacaan bawah adalah bacaan otot jantung berehat. Okey, semua orang tulis pada jawapan masing-masing, jangan biarkan jawapan masing-masing tu kosong. Jangan biarkan slide kita tu kosong. Tuliskan. Nanti kan ini nak jadi nota. Ini kan nak jadi nota. Jangan lukis smiley. Smiley tu kita lukis bila kita dah habis tulis jawapan. Dia lukis smiley pula. Tak ada markah untuk smiley. Okay, tak ada markah untuk smiley. Okay. Sekejap ya. Gabungkan dua jawapan ni ya. Sekejap. Ini adalah jawapan Kaisara, kita gabung dengan jawapan daripada Najihah. Dua jawapan ni adalah perbezaan. Meh, tulis pada slide. Okey, nanti 10:21 kita pergi ke slide yang seterusnya ya. Saya beri masa untuk kamu upgrade kamu punya jawapan. Elisha, jangan smiley saja. Elisha, tulis jawapan. Okey. Okey, Zihan dah update dah jawapan dia. Kristina. Kristina pun dah update jawapan dia. Okey.
Siano. Diana pun dah update jawapan dia. Bagus. Faiz tengah tulis. Okey, kita tunggu Sat. Kita tunggu Faiz Sat. Okey, kita tunggu Faiz update jawapan dia. Elisha, write your answer. Do you need for me to translate the answer for you? Do you need for me to translate into English ke? Okey, Dania sudah. Elisha sudah. Haziq udah ke? Haziq belum lagi. Haziq update jawapan Haziq. Kejap Nana. Okey. Bagus. Okey, mari kita tengok. Bagus. Okey, Farid dalam satu ayat dia combine dua-dua statement. Bagus. Teruskan. Okey, sikit lagi Farid. Farid nak tulis yang bawah pula kan? Okey, dah 10.22. It's okay. Sekejap ya, saya screenshot jawapan ni. Saya letak dekat grup Telegram ya. Okey, saya screenshot jawapan ni. Saya letak dekat grup Telegram. Nanti kan bila kamu buka kamu punya email kan, kamu akan dapat nota hari ni kan. So kamu akan tengok ya jawapan ni. Okey, mari kita pergi ke soalan seterusnya. Dah pukul 10.22 dah ni. Okey. Pada satu hari, Puan Siti pergi buat medical check-up. Lepas tu, gambar yang saya beri ni ialah gambar tekanan darah Puan Siti. Cuba kita tengok apakah kategori tekanan darah Puan Siti. Okey. Cuba tengok ya, dekat jadual atas tu saya ada bagi panduan macam mana nak menilai tekanan darah Puan Siti. Puan Siti pergi medical check-up. Lepas tu gambar ni adalah gambar, Puan Siti pun snap lah gambar tekanan darah dia. Jadi sebagai orang yang dah tahu mengenai kategori tekanan darah, boleh tahu tak kategori apa? Jadual dekat atas tu adalah panduan. Okey, bagus. Faiz Daniel orang pertama jawab. Cuba tengok pada Rajah tu. Okey. Bila kamu jawab, saya bagi feedback ya. Nanti kamu check kamu punya pedek. Kamu akan dapat respon bertulis. Saya bagi respon bertulis. Okey. Haziq, tekanan darah tinggi peringkat berapa? Pandai. Ada nombor kat situ. Okey, bagus. Okey, sekarang ni next question ialah kita ambil peranan sebagai doktor. Kita ambil peranan sebagai doktor. Kalaulah kita ni doktor kan, daripada data tu apa itu soalan selepas ni ya. Sekejap ya. Okay, bagus. Most of you got the correct answer, which is tekanan darah tinggi peringkat 3. Okay, jawapan dia ialah tekanan darah tinggi peringkat 3. Okay. Macam mana kita boleh tahu? Kita tengok jadual dekat atas kan? Okay. Okay. Sekarang dah pukul 10.25. Saya tak nak ambil masa kamu dengan lebih lama lagi. Sekejap ya. Dah habis saya jawab. Okey. So, kita tahu Puan Siti mengalami tekanan darah peringkat tinggi. Okey, ini adalah di akhir kelas kita pada hari ini. Basically hari ini kita dah melihat tekanan darah tinggi. Pada borang refleksi ni, sila tuliskan kamu punya
pendapat mengenai pembelajaran hari ini. Apa yang kamu suka, apa part yang kamu tak suka, apa part yang kamu rasa senang, apa part yang kamu rasa susah, dan part yang kamu rasa susah tu saya akan ambil kira untuk kelas seterusnya. Okey? Okey ya. So, saya rumuskan, ada 4 minit berbaki ni, saya rumuskan. Pertama, kita dah tengok tekanan darah tinggi ni maksud dia apa, iaitu tekanan darah, tekanan yang dikenakan oleh darah ke atas salur darah. Ada 2 jenis, iaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan semasa jantung mengecut, tekanan diastolik ialah semasa jantung mengendur. Kemudian tekanan darah ni kita ukur dengan satu alat yang kita sama-sama eja tadi, iaitu sfigmomanometer. Bila kita dapat tekanan darah, kita kena identify tekanan darah tu kategori apa. Okey, tekanan darah tu adalah kategori apa. Kemudian kita juga telah bincangkan punca-punca tekanan darah tinggi seperti pengambilan garam yang berlebihan, stres, kencing manis, faktor genetik, dan juga diet yang tidak seimbang serta berlebihan berat badan. Itu antara punca-punca lah. Tekanan darah tinggi ini menyebabkan penyakit lain seperti stroke, heart attack dan juga kegagalan buah pinggang. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Please give me your feedback. Part mana yang boleh saya perbaiki lagi. Kalau ada part yang susah, yang perlu ulang, kamu tulis dekat what was hard ya. Tulis dekat what was hard. Part tu yang saya akan gunakan, ambil data tersebut. Oh, part ni ialah part untuk saya ulang untuk next class. Alhamdulillah hari ni ada 20 orang masuk ke dalam kelas. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Alright, so saya berhenti dulu setakat ni. Saya bagi kamu break 2 minit for the next class. So if you, saya akan stay sampai 10.30 ya. If you don't have any question, you are free to leave the class. Thank you so much. Have a nice day. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.